Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Bahrudin, nombor matriks 052321. Jadi saya akan menerangkan tentang perang Bani Quraiza yang berlaku pada 5 Hijrah selepas daripada perang Ahzab. Okey, perang ini melibatkan Bani Quraiza iaitu Yahudi di Madinah dan juga Muslimin di Madinah. Okey, Madinah ni dekat Madinah ada 3 golongan Yahudi. Yang pertama sekali iaitu Bani Quraiza, yang kedua Bani Qainuqa, dia telah dihalau pada 2 Hijrah, dan yang ketiga ialah Bani Nadir. Dia pun dah dihalau. Okey. Seterusnya punca kenapa perang ini berlaku ialah Bani Quraizah ni dia telah mengkhianati Nabi, iaitu sepatutnya orang Yahudi dalam Madinah dia tak boleh bantu musyrikin di luar Madinah yang ingin menyerang muslimin di dalam Madinah. Macam tu juga orang Islam. Jadi Bani Quraizah ni dia telah langgar perjanjian tu sebab dia tolong musyrikin daripada luar. Okey, sebenarnya Bani Quraizah ni dia tak nak pun mula-mula, tapi Bani Quraizah ni telah dihasut oleh Yahudi yang diketuai oleh Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan bersama 5,500 tentera dia telah berkumpul sepanjang nak pergi ke Madinah tu. Jadi bila dia rasa macam tak kuat, so dia minta bantuan daripada dalam Madinah. So dia ajak Bani Quraizah. Nabi tahu Bani Quraizah ni telah hianati Nabi sebab Jibril dia bagi tahu Nabi yang Allah telah perintahkan perang ke atas satu kampung ini iaitu Bani Quraizah. Segera pergi ke perkampungan Bani Quraizah tu yang jaraknya cuma 15 km, dan Nabi bergerak seramai 3,000 orang muslimin, 36 tentera berkuda, dan Nabi menggunakan unta Jafur. Jafur ni untuk unta yang jarak yang dekat lah. Lepas tu Bani Quraizah ni dia sembunyi dalam kubu dia orang sebab dia orang kan baru lepas join daripada perang Ahzab tu. So dia orang pun penat, Nabi pun penat semua. Jadi bila dapat tahu dia orang tengah sembunyi, Nabi suruh Ali untuk menyamar dan intai dia orang. Lepas tu Ali dapat tahu yang diorang ni tengah mengata kat Nabi. Yang ketua yang mengata ni ialah ketua Bani Nadir yang dulu dihalau, iaitu Huyai bin Akhtab, yang juga merupakan bapa mertua kepada Nabi Muhammad. So bila Nabi tahu, Nabi suruh diorang keluar. Tapi diorang tak nak. Jadi Nabi suruh Usaid bin Hudair cakap dekat diorang, "Wahai musuh Allah, kamu tak akan dapat keluar sehingga kamu mati kebunuh." Jadi diorang ni still tak nak keluar juga. So orang Islam pun dia telah mengepung Bani Quraizah selama 23 hari. Jadi bila 23 hari tu kan masa yang lama. Jadi keperluan makanan pun dah berkurang. Apa semua dah berkurang lah. So diorang ni terdesak sangat nak keluar. Jadi ketua Bani Quraizah telah mengumpulkan semua Bani Quraizah dan berbincang. Okay, first kali apa cadangan ketua Bani Quraizah ni? Dia dicadangkan supaya diorang semua keluar dan diorang beriman dengan Nabi. Sebab dalam Taurat sendiri kata Nabi Muhammad ni adalah benar. Lepas tu confirm nyawa diorang, family diorang semua selamat. Lepas tu Bani Quraizah tetap tak nak. Okay, so yang kedua, ketua ni cadangkan supaya diorang ni bunuh isteri dengan anak diorang ni. Sebab lepas bila dah bunuh isteri dengan anak diorang ni, so diorang boleh pergi berperang dengan Nabi. So bila dah lepas perang tu, diorang tak payah fikir isteri dia, anak dia apa jadi lepas ni, diorang jadi hamba ke apa ke kan. Okey, tapi Bani Quraizah ni, ahli Bani Quraizah ni tetap tak nak. Tiga, ketua Bani Quraizah ni dia telah mengajak semua Bani Quraizah untuk keluar dan minta Nabi ringankan hukuman tu. Tapi cadangan tu still ditolak. Tiga cadangan ni ditolak, jadi diorang nak berunding dengan orang Islam. Dia nak wakil orang Islam ni, orang Islam yang dulu Bani Quraizah tapi dah masuk Islam. Macam itulah. So yang dipilih ialah Abu Lubabah. So Abu Lubabah masuk. Bila Abu Lubabah masuk ni, diorang pun nangis-nangis. Diorang tanya, "Kita orang patut serah diri ke?" Lepas tu Abu Lubabah kata, ya, kalau tak mati." Macam itulah. Lepas tu Abu Lubabah ni dia buat keputusan cakap diorang mati tanpa tanya kat Nabi. Jadi dia rasa bersalah dan terus lari ke masjid Nabawi dan ikat diri dia, dan dia cakap dia tak akan buka ikatan tu sampai Nabi yang buka. Bani Quraizah ni dia dah tak tahan. So diorang pun keluar, diorang minta Nabi ringankan. Diorang tanya kat Nabi, boleh tak kalau diorang just dihalau daripada Madinah dan diorang tak dibunuh? So Nabi tanya, setuju tak kalau hakim yang tentukan hukuman kamu? So diorang pun setuju. Jadi bila Nabi pilih hakim ni iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dia dulu Bani Quraizah juga. Dia Yahudi. Lepas tu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia join perang dalam Islam iaitu perang Ahzab. Lepas tu masa dalam perang Ahzab tu dia terkena panah. Bila terkena panah dia cedera teruk. Bila dia cedera teruk, sakit lah, tapi Nabi still bawa dia pergi ke kemah
untuk perang Bani Quraidah ni. Lepas tu Bani Quraidah ni tanyalah kat Sa'ad apa hukuman diorang. Jadi Sa'ad kata diorang ni patut dibunuh. Lepas tu harta-harta diorang ni perlu dibahagikan kepada mereka yang berhak. Dan yang seterusnya, isteri dan anak-anak diorang ni perlu ditawan. Lepas tu Nabi pujilah dekat Sa'ad ni sebab dia buat keputusan yang betul. Dan Bani Quraidah telah ditangkap dan disimpan di gudang di dalam Madinah. Dan kemudian para sahabat menggali lubang yang dalam, dan esoknya Bani Quraidah dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan dipancung seorang demi seorang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Kamal. Nombor metrik 052312. Jadi hari ini saya akan bagi penerangan tentang pengajaran daripada kisah Bani Quraidah. Okey, jadi yang pertama, peristiwa yang Nabi mewujudkan perdamaian dengan diorang ni, dan Nabi memberi jaminan harta dan agama. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa ni ialah kita kena buat baik dengan semua orang. Macam Nabi pun buat baik dengan orang bukan Islam, sedangkan Nabi tahu dia punya perangai Bani Quraidah tu. Okay, jadi kita kalau nak buat baik tu, kita janganlah tengok kepada sesuatu benda. Kita jangan tengok kepada harta diorang, kita jangan tengok pada pangkat diorang, kita jangan tengok kepada kenalan-kenalan diorang. Just kita tolong orang tu memang ikhlas. Memang kita tolong tak kisah dah dia punya kulit ke benda, kita tak kisah dah. Okay. Lepas tu yang pasal Bani Quraidah ni pula, dia ni adalah orang yang diberikan bantuan. Jadi kita ni sebagai orang yang dapat bantuan daripada orang lain, kita jangan ambil kesempatan daripada atas kebaikan seseorang tu. Okay, jadi kalau orang bagi pertolongan tu, janganlah minta lebih-lebih pula lah, nak minta suruh tolong itu, tolong ini. Cukup sekadar orang tu nak tolong tu je. Kalau nak minta tolong, kalau terdesak sangat tu, kita minta lah dengan cara yang baik. Okay, lepas tu yang kedua, yang mana peristiwa Bani Quraidah ni, dia boleh batalkan perjanjian waktu peperangan Ahzab, yang waktu kritikal, dia boleh batalkan perjanjian time tu. Jadi kita ni janganlah macam pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa tu, kalau kita tahu kita tak boleh nak buat benda tu, kita jangan janji dengan orang tu. Dan kalau macam daripada peristiwa ni, kita janganlah batalkan, kita janganlah hancurkan harapan seseorang tu, sebab benda ni waktu kritikal. Last sekali kita batalkan perjanjian tu, kalau kena dekat kita pun sendiri tak suka kan, kita sendiri macam nak marah juga. Okay, lepas tu yang seterusnya, yang last sekali ialah tegas dalam berkomunikasi. Okay, ni peristiwa yang pasal Nabi bagi hukuman tu dekat Bani Quraidah ni. Okay, jadi yang mana yang pasal hukuman yang diorang dapat ni hukuman berat juga, iaitu diorang punya zuriat tu kena tawan, harta tu dibahagikan, lepas tu diorang semua ni kena bunuh. Jadi daripada benda ni, daripada hukuman yang Nabi bagi tu berat, jadi diorang tu still minta untuk Nabi turunkan sedikit lah hukuman tu, maksudnya meringankan lagi hukuman tu. Tapi Nabi tu tegas juga, sebab Nabi tahu benda yang Nabi buat tu betul, dan Nabi tahulah perangai diorang ni gana. Jadi daripada situ kita kenalah tegaslah dalam berkomunikasi mengikut keadaan tu. Tapi kalau bukan semua keadaan kita kena tegas dengan orang tu, kita tegas dalam bila keadaan tu memang perlu untuk kita ni jadi seorang yang tegas. Kita tahu benda kebaikan dia, benda keburukan dia kalau kita buat benda tu. Okay, jadi itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung mengenai Ghazwah Al-Hudaybiyah. Okay, maksud dia perang Al-Hudaybiyah lah. Okay, perang Hudaybiyah ni dia berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okay, antara latar belakang peristiwa hijrah ni, peristiwa Al-Hudaybiyah ni, Rasulullah SAW telah bermimpi bahawa baginda memasuki Baitullah Al-Haram bersama para sahabatnya dalam keadaan aman dan bercukur kepala atau memotong rambut. Mereka tak merasa takut terhadap sesuatu apa-apa pun. Okay.
Maka baginda perintahkan agar orang ramai bersiap keluar ke Mekah bagi mengerjakan umrah dan didorong dan bukan untuk berperang dengan Quraisy. Muhajirin dan Ansar telah keluar bersama baginda didorong oleh rasa rindu untuk melihat Baitullah Al-Haram, yang ini Mekah, yang ini Kaabah. Setelah dihalang berbuat demikian selama 6 tahun. Okey, maksudnya selama 6 tahun diorang tak boleh buat umrah. Okey, jadi diorang rasa rindulah sebab dah 6 tahun diorang tak buat umrah. Okey, rombongan tersebut telah disertai oleh Arab Badui. Baginda SAW meletakkan di hadapannya hadiu, iaitu unta dan binatang ternakan korban yang dibawa ke Baitullah Al-Haram sebagai mengagung dan memuliakannya. Okey, baginda telah berihram di suatu tempat bernama Zulhulaifah agar orang ramai, khususnya orang Quraisy, mengetahui baginda datang ke Mekah bukan untuk berperang. Okey. Bilangan yang keluar bersama baginda ni kira-kira dalam 1,500 orang. Mereka tidak keluar membawa senjata kecuali pedang yang bersarung. Okey, baginda berjalan sehingga sampai di Usfain. Okey, apabila sampai dekat Usfain tu, ada seorang lelaki datang dekat Rasulullah SAW. Okey, apabila seorang lelaki ni datang dekat Rasulullah SAW, dia kata, Quraisy telah dengar kedatanganmu wahai Muhammad. Oleh itu mereka telah keluar dengan memakai kulit harimau seraya bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu tidak akan sesekali masuk ke Mekah. Okey, maksudnya orang Quraisy ni marahlah. Rasulullah SAW dan para sahabat tu datang dekat Mekah ni. Jadi bila didengar seorang lelaki tu bercakap, lelaki tu cakap dekat Rasulullah tadi tu, okay, maka baginda bersabda, "Hai kasihannya Quraisy, mereka mabuk perang. Apa yang akan menimpa mereka jika mereka membiarkan aku berurusan dengan semua orang Arab? Sekiranya bangsa Arab mencederakan aku, itulah yang mereka mahukan. Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas bangsa Arab, mereka boleh memasuki Islam beramai-ramai. Kalau Quraisy tidak mahu berbuat demikian, mereka boleh berperang. Mereka mempunyai kekuatan. Apa yang Quraisy sangkakan? Demi Allah, aku akan terus berjuang demi agama yang Allah utuskan sehingga dia memenangkannya. Atau urat tengkak ini bercerai, yakni aku mati." Apabila baginda sampai dekat Hudaybiyah, iaitu satu tempat berhampiran Makkah dan sekarang ini terletak antara kota itu dengan jalan Jeddah, beberapa orang lelaki daripada Bani Khuza'ah datang menemui baginda, bertanyakan sebab kedatangan baginda dengan para sahabat tu ke Mekah. Jadi baginda bagi tahulah dekat dorang bahawa baginda dengan para sahabat ni datang untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan umrah. Lalu mereka pulang dan memberitahu Quraisy. Lalu lelaki yang bertanyakan kepada beberapa orang lelaki yang bertanyakan kepada Rasulullah tu, dia pulang, lalu dia bagi tahu dekat Quraisy. Dia cakap, "Kamu tergopoh-gapah terhadap Muhammad. Dia tidak datang untuk berperang pun. Bahkan datang hanya untuk menziarahi Baitullah ini." Quraisy berkata, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan benar dia memasuki Mekah untuk menguasai kami secara kekerasan buat selama-lamanya. Dan orang Arab tidak menuduh sedemikian terhadap kami." Maksudnya Quraisy tak percaya dengan kata-kata lelaki tadi tu. Jadi kemudian Quraisy ni dia hantar Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi untuk berunding dengan Rasulullah SAW tentang perkara tersebut. Jadi selepas diorang bincang dan selepas berlaku beberapa peristiwa antara Urwah dengan sebahagian sahabat, dia pulang menemui Quraisy lalu menceritakan apa yang dilihat. Jadi Urwah ni dia datang, dia bagi tahu dekat Quraisy tu, dia cakap dia menceritakan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW.
Mereka begitu hormat kepada baginda dan cenderung untuk melakukan perdamaian. Namun Quraisy enggan menerimanya. Kemudian Rasulullah SAW mengutuskan Uthman bin Affan menemui penduduk Mekah untuk menegaskan kepada mereka tujuan kedatangan baginda dan para sahabat. Okey. Jadi Uthman dah diutus kepada Quraisy untuk berunding. Lepas tu ada satu masa tu Uthman dia lambat balik. Jadi peristiwa tentang kematian Uthman tu tersebar dekat kalangan orang Islam, bahawa yang Uthman lambat balik tu sebab dia telah dibunuh oleh kaum Quraisy tadi. Jadi Rasulullah berkata, kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi kaum tersebut. Okay, baginda mengajak orang Islam berbai'ah untuk berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Mereka telah berbai'ah dengan baginda di bawah sebatang pokok pokok acacia, yang dikenali sebagai pokok acacia sekarang ni. Mereka berjanji tidak lari dari medan. Penentuannya sama ada diadakan perdamaian ataupun mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan sambung pembentangan IFA, iaitu Perang Hudaibiyah. Dan saya akan sambung bahagian Rihlah ilal Mekah. Nama saya Siti Fatimah Az-Zahra binti Abdul Jabbar, nombor metrik 052302. Jadi, waktu perjalanan ke Mekah, apabila Nabi dan para sahabat sampai di Hudaibiyah, iaitu tempat yang berhampiran dengan Mekah, dan ada beberapa orang lelaki daripada Bani Khuza'ah datang berjumpa dengan Nabi dan bertanya kenapa apa hasrat datang ke sini. Dan Nabi menjawab yang baginda datang bukanlah untuk berperang tetapi untuk menziarahi Baitullah. Jadi beberapa orang lelaki daripada Bani Khuza'ah itu memberitahu kepada Bani Quraisy yang Nabi datang bukanlah untuk berperang tetapi hanya untuk menziarahi Baitullah. Tetapi orang Quraisy enggan mempercayai kerana mereka risau yang Nabi datang untuk menguasai kota Mekah dan menguasai kekuasaan yang ada di kota Mekah itu. Sebab kebanyakan Bani Quraisy kan mempunyai jawatan yang tinggi di kota Mekah. Jadi diorang risau yang jawatan-jawatan diorang akan diambil macam itulah. Dan diorang risau juga nanti waris hasrat. Mereka risau yang warisan nenek moyang mereka akan terhapus dan Tuhan-Tuhan mereka akan hancur. Mereka terlampau risau dan sebab itu orang Bani Quraisy tidak memberi Nabi dan para sahabat untuk datang ke Mekah. Dan orang Quraisy telah menghantar wakil, iaitu Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila Urwah sampai di tempat di mana Nabi dan para sahabat berhenti, iaitu Hudaibiyah, dan Urwah melihat yang para sahabat melayan Nabi dengan sangat baik dan sangat hormat, dan para sahabat melayan dia pun sangat baik. Jadi dia pun pergi pulang ke Mekah dan beritahu Bani Quraisy tentang apa yang dia lihat. Dan Bani Quraisy enggan juga menerima orang Islam untuk masuk ke Mekah. Kemudian Nabi menghantar Uthman bin Affan untuk berunding dengan Bani Quraisy bagi menjelaskan tujuan kedatangan mereka ke Mekah. Uthman pulang lewat. Lepas Nabi menghantar Uthman sebagai utusan untuk berunding dengan Bani Quraisy. Kemudian Uthman pulang lewat ke Hudaibiyah dan tersebarlah berita yang Uthman telah dibunuh. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi kaum tersebut. Jadi Nabi mengajak orang Islam untuk berbai'ah dan berjihad di jalan Allah, dan
bai'ah itu berlaku di bawah pokok tol, iaitu pokok tol tu macam pokok aracia. Mereka berjanji tidak akan lari daripada medan perang, dan penentuan peperangan itu adalah perdamaian ataupun mati syahid. Itulah yang telah dijanjikan oleh orang Islam selepas berbai'ah. Ketika berbai'ah, itulah janji diorang. Selepas itu, Bani Quraisy mendapat tahu tentang bai'ah orang Islam tersebut. Jadi mereka terlampau rasa takut dan gerun. Jadi mereka ingin membuat perdamaian bersyarat. Jadi mereka telah menghantar Suhail untuk melakukan perdamaian itu. Itulah peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika dalam perjalanan nak ke Mekah. Jadi korang boleh tengok peta yang telah saya sediakan ni, jarak antara Mekah dengan Hudaibiyah sangatlah dekat. Okey, seterusnya saya ingin membentangkan kepada korang semua tentang isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Ada 7 isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dapat bermukim di Mekah selama 3 hari. Dan yang kedua, tidak hanya boleh membawa senjata biasa, iaitu tombak dan juga pedang yang bersarung. Yang ketiga, gencatan senjata di antara kedua-dua pihak, iaitu Quraisy dan juga orang Islam selama 10 tahun. Yang keempat, sesiapa yang daripada pihak Nabi Muhammad pergi ke Mekah tidak akan dipulangkan semula. Dan sesiapa dari pihak Quraisy ke Nabi Muhammad hendaklah dipulangkan semula. Itulah perjanjian ni sangat tidak memberi keuntungan kepada orang Islam. Jadi yang sangat-sangat yang membantah ialah Umar. Dia tidak setuju dengan perjanjian ni sebab ia hanya memberi keuntungan kepada orang Quraisy, tidak kepada orang Islam. Tetapi Nabi Muhammad setuju dengan perjanjian damai ni. Dan yang seterusnya, perjanjian seterusnya ialah tidak boleh mengkhianati janji ni. Perjanjian damai ni tidak boleh mengkhianati. Yang keenam, kedua-dua pihak tidak boleh menolong orang lain ketika melakukan perjanjian ni. Maknanya tak boleh tolong. Maksud dia sini, sewaktu perjanjian damai ni, orang Islam tidak boleh menolong orang Quraisy atau Bani Khuza'ah ke nak tolong Quraisy, tak boleh. Maknanya orang Islam hanya tolong orang Islam, orang Quraisy hanya tolong orang Quraisy. Itulah dimaksudkan tidak boleh tolong kedua pihak tidak boleh menolong orang lain. Dan seterusnya, yang terakhir, yang ketujuh ialah tidak orang Quraisy dengan orang Islam tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan orang lain. Maknanya sewaktu melakukan perjanjian damai Hudaibiyah ni je, orang pihak Quraisy dengan Islam tidak boleh melakukan perjanjian dengan orang lain. Itu sahaja isi kandungan untuk perjanjian Hudaibiyah. Jadi yang terakhir daripada saya adalah pengajaran dan pedoman yang untuk kita ambil daripada perang Hudaibiyah. Ada 3. Yang pertama ialah orang bawahan tidak boleh melanggar arahan seorang pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh. Macam contohnya waktu melakukan perjanjian Hudaibiyah, Nabi seorang pandangan jauh. Maknanya waktu perjanjian tu kita sendiri tahu yang perjanjian tu tak memberi keuntungan kepada orang Islam, tapi Nabi seorang pandangan jauh, jadi dia tetap menerimanya. Dan kita boleh tengoklah yang kalau Nabi terima tu, kita boleh tengok yang Islam tu sukakan perdamaian dan Islam tu seorang lemah lembut. Sebenarnya Nabi nak tunjukkan yang tu. Sebab tu Nabi terima perjanjian damai tu. Yang kedua ialah bijak merancang strategi. Nabi seorang yang bijak merancang strategi. Macam contohnya kita boleh tengok
waktu Nabi nak terangkan kenapa Hazrat diorang datang ke Mekah, Nabi menghantar Uthman bin Affan dan menunjukkan yang datang tu bukanlah untuk berperang. Jadi di situ kita boleh tengok yang Nabi tu bijak merancang strategi kan. Yang ketiga ialah kita hendaklah mentaati pemimpin selagi mana dia tidak melanggar syarak. Macam contohnya Nabi mengajak orang Islam untuk menziarahi Baitullah, itu kan tidak melanggar syarak. Jadi kita boleh ikut. Jadi inilah beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada Perang Hudaybiyah untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Ali Ahmed Muhammad Yunus, nombor matrik 052310. Saya akan menerangkan berkenaan dengan Ghazwah Khaybar. Ghazwah Khaybar berlaku pada akhir Muharram tahun ke-7 Hijrah. Khaybar merupakan sebuah oasis yang besar yang didiami oleh Yahudi, terletak 100 batu di utara Madinah menghadap ke Syam. Sebab berlakunya peperangan ini adalah setelah Nabi memperoleh keamanan daripada pihak Quraisy hasil perdamaian yang dicapai di Hudaybiyah. Baginda memutuskan untuk membersihkan saki-baki Yahudi di sekeliling Madinah. Tindakan ini diambil setelah Yahudi dibersihkan daripada kota Madinah. Yahudi di Khaybar mempunyai kubu-kubu yang kokoh. Di dalamnya terdapat kira-kira 100,000 para pejuang. Mereka juga mempunyai kemampuan senjata dan peralatan yang besar, di samping terkenal sebagai pakar muslihat, permainan kotor dan tipu daya. Oleh itu, masalah ini perlu dibersihkan segera sebelum mereka menjadi punca kekacauan dan kebimbangan orang Islam di kota mereka, Madinah. Dengan ini, Rasulullah bersepakat untuk keluar memerangi mereka pada akhir Muharram. Baginda keluar memerangi mereka dalam satu angkatan seramai 1,600 orang pejuang termasuk 200 orang pahlawan berkuda. Baginda telah mengumumkan panggilan perang kepada para sahabat yang menyertai baginda dalam Ghazwah Hudaybiyah sebelum ini. Baginda berjalan sehingga tiba di pinggir Khaybar. Apabila sampai di Khaybar, Nabi berpangkalan hampir dengan salah satu kubu Khaybar bernama Hisn al-Atar. Yahudi telah menghimpunkan pejuang-pejuang mereka di dalamnya. Hubab bin al-Munzir mencadangkan agar angkatan tentera Islam berpindah ke tempat lain kerana dia cukup kenal dengan penduduk An-Natah. Mereka terkenal dengan pemanahan yang jauh dan tepat, apatah lagi kedudukan mereka terletak lebih tinggi daripada kedudukan orang Islam. Oleh itu, anak-anak panah mereka lebih cepat meluncur turun mengenai barisan tentera Islam. Mereka juga boleh menyerang hendak orang Islam pada waktu malam dengan berselindung di celah-celah pokok kurma yang banyak. Oleh demikian, Rasulullah bersama tentera Islam mengambil langkah berpindah ke tempat yang lain. Pertempuran kemudiannya bermula dan orang Islam membuka satu demi satu kubu kecuali dua kubu terakhir. Penduduk kedua-dua kubu tersebut mahu berdamai dengan syarat darah pejuang-pejuang mereka terpelihara dan zuriat mereka dilepaskan. Mereka juga meletakkan syarat agar mereka dibenarkan keluar dari bumi Khaybar bersama-sama zuriat. Mereka setuju keluar dengan hanya sehelai sepinggang. Baginda berdamai dengan mereka dengan syarat tersebut. Sekiranya mereka menyembunyikan sesuatu ketika keluar dari kubu tersebut, perlindungan Allah dan Rasulnya terbatal. Mereka kemudiannya meninggalkan kedua-dua kubu tersebut. Orang Islam mendapati dalam kedua-dua kubu tersebut terdapat senjata yang banyak dan lembaran-lembaran Taurat. Yahudi telah datang untuk menuntut kitab tersebut. Baginda mengarahkan agar ia dipulangkan kepada mereka. Bilangan Yahudi yang terbunuh dalam peperangan ini seramai 93 orang, sementara orang Islam yang syahid seramai 15 orang sahaja. Pengajaran yang pertama adalah Rasulullah menerima pendapat daripada sahabat yang arif dalam pelbagai bidang. Pengajaran yang kedua adalah semasa Rasulullah SAW menerima pendapat dalam masyarakat, maka wahyu tidak diturunkan lagi. Pengajaran yang ketiga adalah kesombongan menjatuhkan mereka dan bangsa mereka, dan dia menjatuhkan mereka dalam curam dan lorong yang sukar untuk didaki.
Pengajaran yang keempat adalah setiap penguasa adalah setia, setiap pemimpin adalah bijaksana dan setiap dakwah itu adalah benar. Pengajaran yang terakhir adalah keberanian ketul dan dakwah yang dilakukan memberi faedah kepada tenteranya dan memberi kemenangan sebagai kesan semangat mereka.